Assalamualaikum. Hari ini saya nak tunjukkan cara-cara untuk membuat bubur Ashura Kedah. Tadi saya dah tunjukkan bahan-bahan yang diperlukan untuk buat bubur Ashura kan. Okey. Bahan-bahan yang diperlukan ialah gula merah, gula putih ataupun gula perang ataupun gula apa-apanya adalah, gula Melaka pun boleh. Ataupun kalau tak mau guna gula putih, gula perang, guna gula merah dengan gula Melaka pun boleh, ikutlah. Kemudian guna santan, guna tepung beras, guna daun pandan, kulit kayu manis, ayak, lepas tu guna ubi geledek, pisang. Pisang tu ikut, kalau ada 2 jenis, 3 jenis bubur nak buat campur. Tapi dengan syarat pisang tu kena manis lah, jangan guna pisang awak, jangan guna pisang nangka masam. Lepas tu ada carrot, ada pisang, dan ada sagu, ada red beans, dan ada jagung manis. Betul, tepung jagung. Tepung jagung tu tujuan untuk bagi keras. Okey. Saya buka api dulu ya. Mula-mula kita buka api dapur, kita sediakan periuk. Lepas tu kita masukkan ayak. Ayak ni 4 cawan lah. Masukkan ayak 4 cawan. Lepas tu masukkan gula. Ni gula merah dengan brown sugar. Gula merah saya guna sebanyak 400 gram. Brown sugar tu saya masukkan 2 sudu besar. Kalau tak ada brown sugar, boleh masuk gula putih biasa kan. Cuma saya guna brown sugar dengan gula merah ni sebab saya nak kurangkan manis. Okey, kita masukkan dalam periuk tadi tu. Kalau kata tak mau manis, boleh guna gula merah semua lah. Lepas tu kita masukkan daun pandan. Daun pandan ni 2 helai. Masuk ayak, masuk gula merah, masuk gula putih ataupun brown sugar. Kemudian masukkan daun pandan. Kemudian masukkan sebatang kulit kayu manis. Kita masak yang ni dulu sebab kita nak buat ayak dia. Kita masak yang ni dulu sebab kita nak buat ayak dia. Kemudian masukkan santan. Saya guna santan 2 kotak. Kotak kecil lah. Kita nak masak yang ni dulu. Senang je nak buat. Nak lemak kena guna 2. Tapi kalau kata nak guna 1 pun tak apa. Dan kita kacau lah. Kita kacau. Dan kita masukkan sekali tepung beras. Tepung beras ni saya guna 7 sudu besar. Kena bubuk tepung beras sebab nak bagi, bila kita masukkan bahan-bahan yang lain tu, nak bagi dia supaya dia bersatu, duduk elok-elok, kita kena masukkan tepung beras lah supaya dia boleh jadi dasar dia boleh jadi macam tepung untuk melekatkan semua tu lah. Okey, kita masukkan semua ni, kita kacau.
masak ayak ni dulu. Masak kuah dia dulu. Kacau lah supaya tepung tu larut kan. Kita tunggu bagi mendidih yang tu dulu. Oh, tak apa. Dah masuklah ramai-ramai, tengok siapa yang duk kata semalam tu 2-3 hari lepas yang duk kata dia nak belajar sangat nak buat bubur Ashura Kedah apa tu. Saya pun dah janji memang saya nak ajar. Ni saya baru start. Jadi siapa-siapa masuk pun boleh lagi tengok. Ni dalam ni saya masukkan ayak. Saya masukkan ayak 4 cawan. Lepas tu saya masukkan gula merah 400 gram. Saya masukkan gula perang 2 sudu besar. Kalau tak ada gula perang, masukkan gula putih. Tujuan dia saya masukkan gula merah banyak tu sebab tak mau terlalu manis. Gula perang pun saya guna sebab saya tak mau bubur gula putih sebab terlalu manis kan. Tapi ikut siapa-siapa yang ada apa pun dia boleh bubur. Dia ada gula Melaka ke campur gula Melaka campur gula merah pun boleh, ataupun campur sikit gula putih sikit, gula perang sikit, gula Melaka sikit, gula kabung sikit ke, gula merah sikit ke, apa ke, ikutlah apa yang dia rasa. Tapi bila gula merah banyak sikit, dia akan menghasilkan bubur Ashura yang berwarna cantik sangat-sangat, yang menyelerakan kita. Jadi saya masukkan daun pandan 2 helai, kulit kayu manis 1, gula perang 2 camca, gula merah saya masukkan 400 gram, kulit kayu manis pun saya masukkan. Lepas tu saya masukkan santan 2 kotak, santan kecil lah. Kalau kata nak masukkan 1 kotak pun boleh, 1 kotak setengah pun boleh, ikut macam mana lemak yang dia nak. Saya masukkan 2 kotak kecil sebab saya nak bagi lemak tu, bagi sedap tu. Jadi kita kena masak dulu sampai dia mendidih. Jadi kita tunggulah supaya dia mendidih. Cuba tengok dekat atas tu kan. Dekat atas tu kan saya dah tulis bahan-bahan dia kan. Tengok bahan-bahan dia. Jadi kita ikut banyak mana yang kita nak. Tapi kalau kata ikut macam yang saya buat sekarang ni pun, dia dah boleh banyak dah. Dia dah boleh makan satu family lah. Kira mak pak 2 orang, kira anak dia 3 orang, 4 orang pun boleh. Kan seorang sikit lah kan. Kalau kata nak makan sampai kenyang tu, dia kena buat 2 adunan lah. Apa dia boleh berulang daripada pagi sampai ke malam. Ni saya, dalam ni saya masukkan santan 2 kotak, ayak 4 cawan. Dan saya masukkan daun pandan 2 helai, bunga cengkeh 1 batang. Lepas tu gula merah dengan brown sugar, ataupun boleh campur mana-mana gula yang suka. Gula merah, brown sugar, gula putih ke, gula keret ke, gula kabung ke, gula Melaka ke, semua boleh. Yang pentingnya dia nak color tu. Kalau kata color nak cantik, guna gula merah. Gula merah campur brown sugar, gula merah campur gula Melaka, gula merah campur gula putih pun tak apa, tapi dia nak gula merah tu banyak. Bila gula merah banyak baru dia akan jadi color cantik.
Rasa pun sedap sebab gula merah dia tak manis sangat. Tapi bubuk Ashura Kedah memang guna gula merah. Lepas tu dia ada dua, satu dimasak dalam kuali dalam kawah tu, satu lagi dimasak dalam periuk. Kalau masak dalam kawah, bubuk Ashura akan jadi kala kelabu. Bahan tetap sama, tapi dia guna gula putih saja. Kalau kata masak dalam periuk, dia akan masak macam ni lah. Kawah tu selalunya untuk orang buat gotong royong, buat ramai kan. Dia pun guna kawah lah. Dah tahu kan bahan-bahan dia kan. Kita didihkan dulu. Gula merah 400 gram, gula perang 2 sudu besar. Tak ada gula perang pun boleh, gula putih, nak gula kabung pun boleh, ikutlah. Tapi yang penting yang mustahak tu ialah gula merah. Gula merah memainkan peranan penting dalam bubuk Ashura Kedah. Tu dia dah pekat elok dah tu. Ni saya masukkan santan 2 kotak. Dah tengok tadi kan? Okey. Dia dah didih kan? Okey, bila dia didih, kita bubuk ubi keledek. Ubi keledek guna color orange tau. Ubi keledek guna color orange sebab yang penting ialah faktor warna dia. Guna warna orange, kita potong kecil-kecil, potong cube kecil-kecil sebab tak mau rebus. Kalau potong besar-besar kita kena rebus dulu. Jadi potong kecil-kecil. Jadi bila potong kecil-kecil kita boleh terus masukkan, kita tak perlu rebus lagi. Jadi dia tak kenyah. Okey, masukkan ni. Okey, kita kacau. Kacau, kita masak dululah ubi ni. Dan siapa nak belajar buat bubuk Ashura Kedah, dia boleh tengok sini. Memang sedap. Kalau sekali makan tu memang dalam hati dia akan teringat lama-lama bubuk Ashura Kedah, bubuk Ashura Kedah macam tu lah. Warna kelabu tak cantik. Sebab tu saya suka buat dalam periuk. Warna kelabu tu dia pun tak campur gula merah, dia pun guna gula putih je. Buat gula merah memang sedap sungguh-sungguh. Tak tahu abang ni, saya ni bubuk Ashura ni dalam 2 minggu ni saya dah buat 4 kali dah ni. Macam dah buat 4 kali lah bubuk Ashura sebab tersangatlah sedap ni. Tak tahu nak abang betapa sedapnya. Lepas tu ni pisang ni saya potong yang besar 3 biji dan yang kecil-kecil 3 biji sebab bertujuan saya sekarang ni saya nak masukkan yang kecil-kecil dulu sebab nak bagi dia hancur larut. Jadi bila dia hancur larut tu bermakna air kuah dia tu sedap lah sebab kau dia akan rasa pisang. Besar-besar ni saya akan masuk bila dekat-dekat nak masak nanti ni. Sebab bila kita makan nanti dia akan masih ada rupa bentuk pisang. Jadi lah ni saya nak masukkan yang kecil dulu lah, yang saya kecil dulu. Masukkan saya kecil dulu sebab nak bagi hancur. Yang tu yang sepotong kecil-kecil. Bau dia sangat-sangat wangi. Sangat-sangat wangi bau dia.
uh, buat bubur Ashura, kita masukkan dulu bahan-bahan yang lambat masak. Macam kalau kata kita nak guna kacang hijau tu kita kena masak dulu nah. Kita kena bubur ayak, masak dululah, masak bagi dia lembut dulu tu. Baru jadi bila dah tinggal ayak sikit dah tu, kita tuang sekali dengan ayak-ayak dia lah. Baru rasa kacang ada ayak. Ni sagu noh. Sagu pun lambat masak kan, jadi saya akan masukkan sagu. Kita kacau. Kan cantik dah tu. Dia pekat elok dah. Saya buat bubur Ashura, saya buat bahan yang ringkas saja sebab kalau nak buat banyak-banyak sangat bahan, sehari dia jadi banyak siapa nak makan banyak sangat kan. Kalau kata family ramai, jiran ramai, boleh nak buat banyak. Kita kena masak sekali dengan tepung beras tau. Ni saya dah masukkan tepung beras lah ni. Masukkan tepung beras, lepas tu kena kacau-kacau supaya semuanya boleh masak. Kemudian nak bagi pisang ni lah hancur sama, supaya pisang tu hancur. Jadi sagi ayak kuah dia tu boleh rasa pisang pure, boleh rasa pisang sebiji, sedapnya. Lepas tu dekat nak masak lagi, baru saya masukkan pisang yang sepotong besar-besar tu. Jadi bila kita nak makan, bila kita potong masih lagi nampak rupa bentuk pisang. Tu sagu. Dah nak masak sagu tu, tengok dia dah warna jernih. Senang je ni. Nak bagi rasa sedap tu, jangan lupa bubur garam. Ni saya masukkan garam halus tau. Setiap masakan yang bubuh gula, dia kena bubuh garam, sebab bila bubuh garam baru dia akan timbul rasa lemak. Kalau tak ada garam tak sedap. Kuih apa, sebab tu kuih apa-apa pun kalau manis macam mana pun orang akan bubuh garam supaya dia akan rasa lemak dia. Garam tu sebenarnya dalam kuih ni, garam tu bertujuan untuk rasa lemak, untuk rasa lemak tu naik lah, sedap lah. Jadi garam bila dia campur dengan gula, memang dia akan buat dia rasa lemak. Sedap ni. Bau dia pun dah wangi dah. Sagu pun dah masak dah. Tunggu sikit lagi.
masak saya ni. Lepas tu saya nak masukkan jagung tin lah. Jagung tin ni boleh guna ala krim pun boleh, nak guna yang sebiji yang dia kutih sebiji tu dia dalam bentuk tin macam ni juga pun boleh, ataupun nak guna buah hak jantung jagung hak yang fresh tu pun boleh. Kita kutih lah sebiji keluar kan. Ni saya bubuh. Kalau jagung tin kena bubuh sekali dengan ayak dia. Ni kalau ada jagung sebiji tu bubuh sebiji tu semua lagi sedap kan. Macam tu. Jangan habiskan lagi jagung tu, kita tengok keadaan macam mana. Lepas tu ni saya guna kidney beans, kacang merah hatin kan. Tapi ayak dia kita kena buang, kita kena cuci dulu noh. Bagi tinggal kacang saja. Jangan buskan dengan ayak ni pula. Bukan dengan ayak tak sedap. Dia rosak binasa. Kita nak tunggu bagi ubi masak sikit lagi. Tunggulah. Semua bahan dah bubur dah, kecuali pisang besar tadi tu. Kan? Ni sedap lah ni. Ni tak buat lagi tepung jagung ni. Ni nampak lembut, tapi sekejap lagi bila kita masukkan dalam bekas, bila dia sejuk dia akan mengeras sedikit. Keras pun keras tak banyak lah, jadi sedap untuk kita makan. Tuk kan nenek-nenek ke mak-mak ke memang suka sebab lembut. Tak payah bubuh tepung jagung. Tapi kalau kata kita nak bubuh dalam, kita boleh potong-potong dan kena masukkan tepung jagung. Hak ni tak bubuh tepung jagung. Jadi kalau untuk penyediaan untuk bekas, kena masukkan dalam tupperware kecil-kecil tu. Jadi satu tupperware seorang. Dia nampak elok lah, nampak manis lah sebab seorang boleh makan satu tupperware kan. Jadi dia tak boleh masukkan dalam bekas besar sebab kalau masukkan dalam talam dia lembek pula. Bila dia lembek, nak makan ramai-ramai pun macam tak sesuai lah pula kan. Jadi kalau masak lembek-lembek ni dia kena sediakan bekas plastiknya beli lah, yang kecil-kecil ataupun tupperware kecil-kecil. Tapi kalau kita masukkan tepung jagung dia akan jadi keras. Jadi hak tu kita boleh masukkan dalam bekas yang besar, dalam ke apa sebab benda tu dia boleh potong. Tengok. Tu sedap tu. Masya Allah sedapnya. Saya bubur Ashura memang sedap. Sedap tak sedap tengok saya dah buat 4 kali lah bubur Ashura. Sedap. Lah ni kita nak rasa tengok ubi. Sedapnya. Ubi pun dah lembut dah, cuma kita tunggu sikit lagi. Bagi dah empuk sedap. Ni saya masak dengan tepung beras tau. Tepung jagung nak masukkan lagi. Tepung jagung tu ikut kalau siapa nak keras dia boleh masukkan. Keras tu dia boleh potong lah kan. Kalau macam bubur Ashura yang orang jual dalam ke apa ke kan, macam dia boleh potong tu. Lepas tu semua dia bubur tepung jagung noh. Sebab dia boleh mengeraskan, dia boleh dibuatkan buat Ashura tu boleh dipotong. Kalau tak bubur tepung jagung, kita hanya guna tepung beras, dia tak boleh dipotong, dia kena masukkan dalam tupperware kecil-kecil supaya senang orang nak makan seorang satu. Sedap ni. Tersangatlah sedapnya. Saya nak tambah lagi
Jagung, saya habiskan jagung lah. Kalau kata jagung, kita tu ada hak biji, ada hak yang dalam tin yang dia buat sebiji. Lepas tu ada hak yang krim ni, bubuhlah sabar-sabar sikit. Bubuh hak fresh tu, korek apa, korek sebiji kan. Bubuh hak fresh, hak yang jantung tu, bubuh sikit. Hak krim pun, hak krim dalam tin ni bubuh sikit. Itu hak yang dalam tin yang bentuk sebiji-sebiji pun kita bubuh sikit. Kalau jagung tin bubuh sekali dengan ayam. Tapi kalau kacang merah tadi tu jangan bubuh sekali dengan ayam ni tau. Kita kena ambil bubuh dalam penapis, kena tuang air dia keluar dulu, lepas tu kita cucilah kacang tu sikit. Jangan tubuh air dia pula. Dah sedap tu, tengok cantik colour dia. Periuk ni saya beli dekat Shopee. Dekat Shopee ada, nama dia Chef Logi. Chef Logi Chef Logi. CHEFLOGY. Tulis yang tu, lagi dekat Shopee dah akan keluar. Sebiji 200 lebih. Sedapnya ni. Kulit kayu manis jangan lupa bubuh nah. Kulit kayu manis bubuh satu batang je. Sebab kulit kayu manis lagi dia akan membuatkan rasa sedap, dia akan membuatkan rasa wangi. Lepas tu rasa dia tu dia akan rasa macam kita dok buat bubuk kan, kita kena bubuh kulit kayu manis kan. Itulah tujuan dimasukkan kulit kayu manis. Sedap punya kita bubuh daun pandan. Cuba baca dekat atas tu. Itulah semua bahan-bahan yang saya gunakan untuk buat yang bubuk Ashura kali ini. Jagung ikut suka. Jagung kalau kata nak bubuh hak tiga-tiga jenis tu pun boleh. Kalau kata nak save duit, nak buat satu je pun boleh. Kalau kata nak beli jagung buah pun, nak perlai-perlai biji dia pun boleh. Tak ada masalah. Ubi keledek kalau boleh beli kalau oren macam ni. Sebab dia tak akan membuatkan bubuk jadi warna lain. Jadi kalau dia ubi tu warna oren, jadi ayak dia pun keluar warna oren. Jadi kita punya bubuk cantik colour. Dia hanya last kali ni kita nak masukkan pisang. Saya masukkan pisang berangan 3 biji yang saya potong dalam bentuk saiz besar-besar. Tujuannya bila besar-besar tu, jadi bila kita bubuh dalam bekas, pisang tu akan ada lagi bentuk pisang. Jadi kita boleh makan sedap. Asal pisang yang saya potong halus-halus tadi tu sebab saya nak bagi hancur. Tu jadi di dalam ni semua ni dia ada rasa ayak pisang ni. Pisang pun dah hancur semua dah. Jadi dalam ni kita akan rasa ayak pisang sedap sangat, manis sangat, sedapnya. Masak lagi, bila dekat-dekat nak masak, kita masukkan irisan. Tadi saya masukkan 3 biji pisang berangan yang saya potong kecil-kecil, saya masukkan dalam ni. Tujuannya supaya saya nak bagi dia hancur, jadi ayak pisang dia duduk dalam ni kan. Nanti bila dekat-dekat nak masak, baru saya nak masukkan 3 biji pisang berangan lagi yang telah saya potong, tapi saya potong besar-besar supaya nanti bila dia masak dia masih ada rupa pisang. Inilah bubuk Ashura Kedah, senang jahat. Dia buat semua biji-biji ring. Kalau ada kacang mentah pun boleh bubuh, kacang hijau pun boleh bubuh. Ada apa lagi nak bubuh? Nak bubuh ubi keladi pun boleh. Sebab bubuk Ashura ni dia kira apa pun tak apa. Bubuk Ashura Kedah apa pun tak apa, asalkan biji ring. Nak
buat carrot ke apa ke kan. Nak buat sayur carrot, nak buat carrot pun boleh. Semua sedap lah ni. Habis keledek tu masak dah lembut dah. Kan? Sebab ni apa tu, tepung jagung, satu sudu besar, tapi satu sudu besar tak penuh tau, satu sudu besar. Campur sikit dengan air, kacau-kacau bagi dia cair. Lepas tu lagi kita masukkan dalam ni. Sebab kali ni saya buat bagi keras, bagi dia keras sikit, sebab yang 3 lagi tu seminggu lepas saya masak semua saya tak bubuh. Saya tak bubuh tepung jagung. Tapi kali ni saya buat tepung jagung sebab khas saya nak tunjukkan macam mana keadaannya bila kita buat tepung jagung. Jadi tepung jagung ni kita kena bancung air dulu. Jadi sebelum nak buat tepung jagung, ada satu bahan lagi. Pisang. Pisang potong besar-besar tadi tu. Ni dia dah kira dah cukup masak semua ni. Dah cukup masak semua ni. Jadi bila kita tak mau bagi hancur pisang, bila dah masak ubi, dah masak apa, sagu pun dah masak. Sagu tu lambat masak tau. Nampak dia kecil je, tapi sagu tu dia ambil masa juga untuk dia masak. Jadi sekarang ni kita masukkan pisang yang kita potong besar-besar. Okey. Kita kacau. Kita kacau agak-agak bagi pisang tu layu je. Lepas tu tutup api. Kan? Lepas tu sebab kali ni saya nak tunjukkan bubur Ashura tu nak bagi keras sikit. Dalam keadaan bentuk kita boleh potong, kita masukkan satu camca besar, tapi jangan membukit lah. 1 camca besar tepung jagung. Lepas tu dibancuh dengan air lah. Dibancuh dengan air sedikit sahaja supaya dia larut saja. Lepas tu kita tengok pisang tadi layu lagi. Tak lagi kan. Kalau pisang tak layu, kita janganlah masukkan tepung jagung. Selagi dia keras, dia liat. Kita nak tunggu bagi dia. Nak bagi dia tu. Nampak dia layu lah kan. Kita tak payah tunggu layu sangat, sebab selagi bila dia masa kita tutup api, masa dia tengah-tengah panas tu pun dia dah cukup untuk melayukan pisang. Okey, saya dah masukkan tepung jagung. Nampak lah kan? Nampak dah tu. Dia pekat sikit lah kan. Bila dia pekat sikit dah, nanti kita masukkan dalam bekas. Bila dia sejuk, memang dia akan keras. Jadi ikut siapa yang suka lembut-lembut, dia tak perlu masukkan tepung jagung. Siapa yang nak bagi tok nek dia makan, ataupun mak dia makan, mak dia tak suka makan keras-keras kan, tak payah masukkan tepung jagung, masukkan tepung beras saja. Okey, jadilah ni kita boleh tutup api. Tu sedap. Okey. Tu kita boleh tutup api dah. Sedap tu. Keras elok lah tu. Lagi bila sejuk, gaduh dengan mak. Apa tu mak sayang? Tu mak sayang. Mak. Okey. Dah masak dah. Dah masak macam ni. So kita boleh angkat, masukkan dalam bekas kan.
Masuk dalam bekas kecil-kecil pun boleh, bekas besar-besar pun boleh. Kalau kata nak bagi senang makan, kalau ada anak 10 orang, buat 10 tu, 10 bekas kecil tu. Guna 10 pawai kecil ke, 10 bekas pawai kecil ke, apa-apanya kecil lah. Boleh bagi seorang satu makan. Tu. Dah masak dah. Okey. Ni sangat-sangat wangi tu. Nampak pun nampak dah. Tu. Warna cantik kan? Nak gold brown sikit. Cantik tu. Siapa yang nak rasa macam mana sedapnya bubur Ashura Kedah, buatlah secaranya saya tunjuk ni. Buatlah resepi saya ni. Memang sedap. Memang kalau kata hari ni buat, esok lusa dia akan buat lagi. Sebab sangat senang, sangat mudah, sangat cepat dan sangat-sangat sedap. Memang kan, kita kalau kata tak ada orang tunjuk buat ke, tak ada orang bagi kita tahu ke, memang kita pun tak makan lama lah. Tapi saya bubur Ashura memang saya suka buat. Setiap bulan Muharram saya akan buat bubur Ashura 2-3 kali sebab suka, sedap sangat-sangat. Itulah cara buat bubur Ashura. Tu pisang kan. Sebab tu pisang saya kata pisang tak boleh masuk. Pisang hak saya kerang tu kena potong besar-besar sebab nak bagi ada rupa bentuk pisang. Tu. Ni sekali saya boleh bagi kat jiran saya setengah. Itu saya apa semua makan setengah. Bubur Ashura Kedah ni kalau bagi dekat jiran negeri mana pun dia pun tak ada masalah nak makan sebab sedap, sebab dia cuma biji-biji rin kan. Dia tak manis sangat. Dia pun tak ada campur ayam, daging apa. Jadi semua orang boleh makan. Biji-biji rin saja. Red bean pun cantik, sedap. Red bean kalau siapa suka bubuhlah sekotak satu tin tu. Tapi ayak dia kena buang tau. Kalau beli hati dia ada ayak kan, ayak dia kena buang, lepas tu kacang tu kena cuci. Oh, thank you Kak Ida. Esok saya nak buat. Terima kasih. Sedapnya. Lama tak makan. Tak makan luar waktu. Ada tak ton dia buat. Sutu tu. Tu lah kena buat balik. Sedap. Buat lampu ayuk. Kalau kata kita betul-betul nak buat kan, kita potong-potong semua tu. Start kita masuk ayak tu sampai siap. Saya ingat setengah jam pun dah siap dah. Kalau nak buat live, kalau nak buat live macam saya buat ni memang lambat. Nak kena buat ni kena lambat berjam-jam. Okey, terima kasih. Assalamualaikum.